Bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1102 antara paparan utama. Kenapa nama Jolo digugurkan? Masihkah MySejahtera diperlukan? Syarikat bakal melingkup pengarah eksekutif tetap untung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Madina Muhammad terkejut apabila mengetahui Tan Sri Amrin Buang yang ketika itu ialah Ketua Audit Negara dan pegawainya Datuk Nur Salwani Muhammad diperintahkan supaya meminda dan memusnahkan salinan asal laporan audit Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Madina berkata Nur Salwani yang kini Timbalan Ketua Audit Negara memaklumkan perkara itu kepadanya sebelum beliau masuk ke bilik mesyuarat untuk diberi taklimat mengenai salinan pindaan itu. Laporan tersebut adalah untuk dikemukakan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Saya terkejut apabila Amrin diarah meminda salinan asal dan Nur Salwani diarah supaya memusnahkan salinan yang ada dibentangkan kepada PAC. Bagaimanapun, dia tidak memusnahkan versi asal laporan itu. Dia menyimpan versi asal di bawah kerusinya, kata beliau lapor Film Malaysia Today. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan terhadap laporan akhir audit Wan MDB sebelum dibentang di hadapan PAC bagi mengelak daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah diambil terhadapnya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Wan MDB Arukanda Kandasamy pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan tersebut. Menurut pihak pendakwaan, perbuatan tersebut dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Pusat Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016. Pertuduhan adalah mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali jumlah suapan atau RM10,000 mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Terdahulu pada 30 September 2021, bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib Razak, saksi pendakwaan ke-11 Tan Sri Shukri Muhammad Saleh dalam keterangannya di mahkamah berkata, pada 26 Februari 2016 saya berjumpa Najib di pejabatnya dan Najib arahkan saya lebih kurang kata macam ini, Shukri, anda beritahu audit agar isu sensitif dan tak relevan seperti Jolo dalam Wan MDB tak dimasukkan dalam laporan. Jika pembangkang dapat tahu perkara ini, ia boleh jadi isu. Shukri mengaku menghubungi bekas pengarah JAN ketika itu Saadatu Nafisah Bashir Ahmad untuk menyampaikan arahan Najib. Keputusan untuk meminda laporan itu, kata pihak pendakwa, dibuat dalam mesyuarat di Pejabat Ketua Setiausaha Negara ketika itu Tan Sri Ali Hamzah pada 24 Februari 2016. Mesyuarat dibuat untuk mengarahkan bahagian tertentu laporan audit Wan MDB diubah atau dipadam, termasuk isu kehadiran Jolo dalam mesyuarat lembaga pengarah. Selain Ali dan Arukanda, antara yang hadir dalam mesyuarat itu adalah bekas Ketua Audit Negara Amrin, Shukri dan Wakil Jabatan Program Negara ketika itu Tan Sri Zulkifli Ahmad menurut pihak pendakwaan. Sementara itu di Mahkamah Persekutuan New York, juri dalam perbicaraan bekas jurubank Goldman Sachs akhirnya melihat bukti kukuh berhubung harta yang dibeli dengan wang yang didakwa dijarah dalam skandal rasuah berbilion dolar Wan MDB, lapor The Bloomberg. Mereka melihat invoice untuk kalung berlian merah jambu bernilai 23 juta dolar Amerika bersamaan 97.2 juta ringgit yang dicipta khas oleh tukang emas berprestij New York, Lawrence Swatch, untuk Datin Seri Rosmah Mansur. Menurut rekod, Jolo menghubungi Lawrence pada Jun 2013 meminta tukang emas itu mencipta rantai berlian merah jambu dengan permata berbentuk hati di tengahnya untuk Rosmah. Setelah siap, Lawrence menghantar sendiri kalung itu kepada
kepada Rosmah yang berada di atas kapal layar bersama Jolo di luar pantai Monaco. Begitulah eratnya hubungan keluarga Najib dengan Jolo sehingga peniaga dalam buruan itu boleh berada bersama mereka di atas kapal layar dan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah 1MDB. Menurut bekas setiausaha syarikat Lembaga Pelaburan Terengganu TIA yang kemudiannya dikenali sebagai 1MDB, Lim Poh Seng, Jolo hadir dalam mesyuarat berkenaan yang diadakan di Royal Bintang Damansara pada 26 September 2009. Poh Seng berkata demikian dalam keterangannya di Mahkamah Tinggi pada 29 September 2021. Persoalannya, mengapa gugurkan nama Jolo dalam laporan akhir audit 1MDB jika keberadaannya dalam mesyuarat 1MDB bukan satu kesalahan. Sekarang bukan hanya pembangkang yang dapat tahu, seluruh dunia pun sudah tahu. Rosmah pula tidak mengaku ada kaitan dengan kalung merah jambu yang ditempat Jolo, kata peguamnya. Sama ada mengaku atau tidak, invoice sudah muncul di Mahkamah Persekutuan New York. Akibatnya, satu Malaysia sudah kesipuan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata keperluan menggunakan aplikasi MySejahtera sebagai prosedur operasi standard SOP daftar masuk ke premis-premis mungkin dimasukkan. Bagaimanapun katanya keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan trend jangkitan pandemik COVID-19 serta data mobiliti penduduk dan pengembara apabila sempadan negara dibuka pada 1 April ini. Penentuan berhubung perkara ini akan mengambil masa hampir sebulan kerana kita kena melihat kepada trend. Sekiranya trend jangkitan tidak banyak perubahan dengan trend ketika ini, maka kita boleh drop fungsi daftar masuk katanya seperti dipetik bernama. Persatuan Perubatan Malaysia MMA sebelum ini berpendapat bahawa sudah tiba masanya amalan mengimbas MySejahtera setiap kali memasuki premis dihentikan kerana negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik mulai 1 April. Merujuk kepada aplikasi MySejahtera, Khairi berkata, proses rundingan sedang berjalan ketika ini. Namun ia mengambil masa sedikit sebab agak teknikal katanya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menubuhkan jawatan kuasa rundingan harga pada tahun lalu bertujuan melaksanakan rundingan harga perolehan dan pengurusan perkhidmatan aplikasi MySejahtera dengan pihak syarikat untuk tempoh 2 tahun. Beliau berkata perolehan tersebut telah dipersetujui Kementerian Keuangan pada 28 Februari lalu untuk dilaksanakan dan kini proses rundingannya telah dimulakan bagi memastikan due diligence dilakukan dalam proses itu serta memelihara kepentingan kerajaan. Terdahulu isu MySejahtera menjadi perdebatan awam termasuk kritikan oleh pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila didedahkan bahawa Entomo Malaysia Sdn Bhd, dahulunya dikenali sebagai KPI Soft Malaysia, adalah dimiliki oleh syarikat Singapura. Menurut laman rasmi Entomo Private Limited, syarikat tersebut diterajui oleh Dr. Finian Tan selaku pengerusi, Ravindran Ramamurthy, pengasas dan ketua pegawai eksekutif kumpulan, manakala Ravin Deshpan, pengasas bersama dan ketua pegawai operasi kumpulan. Bagaimanapun, Majlis Keselamatan Negara MKN dalam kenyataan pada 1 Julai 2020 berkata KPI Soft diasaskan oleh dua rakyat Malaysia iaitu Anwar Rozhan dan Ravindran Ramamurthy. Menurut laporan Code Blue, Entomo Malaysia dalam cadangannya kepada kerajaan berkata di luar pengurusan pandemik COVID-19, KKM juga boleh menggunakan MySejahtera untuk mengesan pengedaran, pengesanan dan pemantauan vaksin, menguruskan penyakit berjangkit dan lain-lain. Syarikat itu juga berkata data yang diperoleh daripada MySejahtera boleh membantu agensi kerajaan dalam perisikan data dengan memetik potensi penggunaan data oleh Bank Negara Malaysia dan Kementerian Keuangan MOF untuk melaksanakan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan negara selepas COVID menurut Code Blue. Entomo Malaysia mencadangkan pendekatan Public-Private Partnership atau PPP atau perkongsian awam swasta bermula daripada Disember 2020 sebaik sahaja kerajaan bersetuju dengan cadangannya. Syarikat itu juga mencadangkan agar PPP menjangkau lebih 15 tahun dari Disember 2020 sehingga Disember 2036 untuk mewajarkan pulangan pelaburan kerana kos untuk menyokong pelaksanaan MySejahtera memakan belanja kira-kira RM138.9 juta setiap tahun. PPP merupakan satu skim penganugerahan kontrak kepada pihak swasta yang lebih fleksibel berbanding perswastaan
secara total. Kemarin Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Wong Kah Woh berkata pihaknya akan memanggil Khairi dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung isu perolehan tersebut. Tarikh dan masa prosiding akan ditetapkan dan diumumkan dalam masa terdekat, katanya. Dalam satu kenyataan, PAC adalah jawatan kuasa pelbagai parti yang berperanan meneliti keuangan negara. Kuasanya termasuk memanggil saksi untuk pendengaran dan memberi cadangan yang perlu serta membentangkan dapatan di Dewan Rakyat. Hasil siasatan PAC boleh diakses oleh orang awam. Sebelum ini pada 24 Mac, PAC antara lain tidak setuju dengan keputusan kerajaan untuk mengadakan rundingan dengan MySJ Sdn Bhd dalam perjanjian yang akan membolehkan syarikat itu menyelenggara platform MySejahtera. Antara isu yang dibangkitkan oleh PAC ialah kenapa pengambilan MySJ itu secara rundingan terus, yang menimbulkan banyak persoalan khususnya dari sudut ketelusan dan integriti. MySejahtera mempunyai 38 juta pengguna berdaftar. Ia mengandungi maklumat mengenai wabak COVID-19 di Malaysia, termasuk individu kes positif, lokasi mereka dan mereka yang berada di bawah kuarantin di rumah. Selain data peribadi pengguna termasuk nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan semakan masuk di premis awam. Maknanya, pengendali MySejahtera tahu stesen minyak mana, restoran mana dan premis mana yang menjadi pilihan anda. Tidak kira sama ada anda bekerja sebagai pahata makanan maupun seorang jeneral dalam angkatan tentera. Bayangkan apabila konsep MySejahtera dipelbagaikan atau diperluaskan sehingga menjadi kegunaan untuk perisikan data di agensi kerajaan, bank negara dan Kementerian Keuangan. Tidakkah semua itu mengerikan apabila syarikat induk Entomo diketahui berada di negara asing? Apa jaminan data-data sensitif yang dikutip tidak dikongsi dengan pihak luar negara? Justru, relevan lagikah MySejahtera? Mengapa segala kebejatan ini tiada pada selangkah yang diasaskan oleh Dr. Helmi Zakaria untuk warga Selangor? Kesemua data ini disimpan di Malaysia dan terjaga rapi. Hanya data nama pengguna, nombor telefon dan lokasi pendaftaran sahaja yang direkodkan. Data-data ini dijamin keselamatannya dan hanya boleh diakses oleh pegawai kesihatan awam dan ejen pasukan petugas khas Selangor untuk COVID-19 atau STFC. Pengguna juga boleh menarik balik data tersebut sekiranya perlu, kata Pengerusi STFC Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sejak diperkenalkan Mei 2020, selangkah terbukti efisien. Naib Presiden Keadilan Rafizi Ramli menyelar sikap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang dilihat kononnya bersuara untuk menjadi hero rakyat. Beliau merujuk kepada usul Najib supaya Kerajaan Persekutuan campur tangan dengan mengarahkan institusi milik rakyat seperti Petronas, Khazanah dan Pemodalan Nasional Berhad PNB menyelamatkan Sapura Energy Berhad Sapura yang berdepan masalah keuangan. Apabila saya bersuara bahawa sebarang usaha untuk menyelesaikan kemelut keuangan Sapura tidak boleh melibatkan wang rakyat. Seperti biasa, Najib menimbulkan isu kerugian wang rakyat melalui pegangan PNB di dalam Sapura, kehilangan kerja, kerugian vendor dan pinjaman bank kepada Sapura, kata Rafizi dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pada dasarnya sebarang permasalahan keuangan mana-mana syarikat korporat tidak boleh melibatkan wang rakyat kerana ia bakal mewujudkan budaya takbir urus korporat yang lemah. Sekiranya syarikat-syarikat swasta ada talian hayat dan diselamatkan oleh rakyat, setiap kali mereka berdepan dengan masalah keuangan, tidak ada insentif dan pertanggungjawaban atau accountability untuk syarikat-syarikat swasta menguruskan perniagaan mereka dengan cermat, bijak dan berdaya saing, tegasnya. Rafizi membangkitkan beberapa rekod keuangan Sapura sejak sedekad lalu yang katanya banyak mengundang kontroversi, terutama berhubung bayaran kepada pengarah-pengarah eksekutifnya yang juga mewakili beberapa pemegang saham terbesar Sapura. Katanya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu, Najib seharusnya memikul amanah dengan memberi hala tuju selain memastikan institusi dana rakyat seperti PNB dan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP mendapat nilai yang terbaik daripada pelaburan mereka. Malangnya 90% atau 983 juta daripada bayaran 1.09 bilion ringgit dalam bentuk gaji, upah, sewa dan yuran harta intelek kepada pengarah eksekutif yang secara jelas tidak adil kepada PNB dan KWAP berlaku dalam tempoh Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan iaitu 2009 sehingga 2018.
Semasa dia ada kuasa dan pengaruh untuk memastikan ribuan kaki tangan Sapura tidak terjejas perut nasib mereka untuk memastikan syarikat kecil yang menjadi vendor Sapura mendapat bayaran dan pelaburan rakyat mendapat pulangan yang sewajarnya, di mana suara Najib ketika itu soalnya. Dalam analisisnya, Rafizi merumuskan terdapat pembayaran yang tidak padan kepada pengarah eksekutif tertentu berbanding dengan pemegang saham lain dalam tempoh 2009 hingga 2021. Kata Rafizi, Sapura membayar pengarah eksekutif tertentu yang mewakili pemegang saham majoriti sebanyak 1.1 bilion ringgit, sedangkan keuntungan yang dipulangkan kepada pemegang saham sebagai dividen hanyalah 683 juta ringgit. Daripada jumlah 683 juta ringgit itu, sekitar 35% dividen dibayar kepada pemegang saham majoriti yang diwakili oleh pengarah eksekutif yang menguasai Sapura. Oleh itu, anggaran bayaran keuntungan kepada pemegang saham majoriti yang diwakili pengarah eksekutif dalam bentuk gaji, sewa, yuran, harta intelek dan dividen adalah sekitar 1.33 bilion ringgit berbanding hanya 440 juta ringgit yang diagihkan kepada pemegang saham lain seperti PNB dan juga KWAP. Justru ujarnya, nisbah keuntungan yang dikaut oleh pemegang saham terbesar yang diwakili pengarah eksekutif adalah sekitar 3 kali ganda berbanding yang diagihkan kepada pemegang saham lain yang dimiliki rakyat. Saya ingin mengambil peluang ini untuk menunjukkan bagaimana Najib hanya mengambil kesempatan menembak dalam semua isu kononnya untuk menjadi terpaling wira rakyat demi menyelamatkan dirinya yang sudah dijatuhkan hukuman penjara. Hipokrasi Najib ini tidak sewajarnya dibiarkan berterusan dan rakyat harus dibentangkan dengan fakta-fakta untuk menunjukkan hipokrasinya, tempelak Rafizi. Begitu sukarnya, kerajaan membuat keputusan untuk menaikkan gaji minimum kepada RM1,500 sebulan untuk rakyat marhain. Sedangkan rakyat marhain inilah yang bekerja membanting tulang demi syarikat dapat terus berdaya saing serta pengarah eksekutifnya dapat menjana gaji dan allowance yang cukup lumayan. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sapura Energy Tan Sri Syahri Samsudin dilaporkan memperolehi gaji sebanyak RM200,000 sehari, walaupun syarikat ini telah rugi berbilion ringgit. Menurut DH Market, beliau memperolehi gaji sebanyak 71.92 juta ringgit pada 31 Januari 2018 berdasarkan keuntungan bersih berjumlah 206.16 juta ringgit yang direkodkan dalam tempoh yang sama pada tahun 2017. Sapura menanggung kerugian bersih sebanyak 2.5 bilion ringgit bagi tahun keuangan yang berakhir 31 Januari 2018 atas pendapatan sebanyak 5.89 bilion ringgit. Sebahagian daripada gaji besar Syahri bergantung kepada perjanjian saham yang dimilikinya dengan institusi keuangan apabila kumpulan minyak dan gas itu membayari semula pinjaman yang berjumlah 14 bilion ringgit. Bagaimanapun, selepas 25 tahun menerajui Sapura sebagai Presiden dan CEO, beliau mengumumkan persaraannya pada 22 Mac 2021. Jangan bimbang, Syahri tidak rugi apa-apa walaupun Sapura rugi. Nama beliau turut terpahat bersama-sama pengerusi Lembaga Disiplin Bersatu, Tan Sri Megat Najmuddin sebagai pengarah MySJ Sendirian Berhad. Syarikat tersebut kini diselubungi kontroversi pemilikan aplikasi MySejahtera yang dipindah daripada KPI Soft Malaysia Sendirian Berhad. MySJ dilaporkan mendapat kontrak penyelenggaraan MySejahtera daripada Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi rundingan terus yang dibantah oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC. PAC berpandangan bahawa pelantikan secara rundingan terus kepada sebuah syarikat baharu tidak harus berlaku dan sekiranya KKM ingin memberikan kontrak tersebut kepada mana-mana syarikat yang lain selain KPI Soft, maka KKM perlu mematuhi segala tata cara perolehan yang telah pun ditetapkan. Sama ada secara rundingan terus dengan kebenaran daripada Menteri Keuangan, tender terbuka ataupun sebut harga. Kerajaan haruslah menjamin kepentingan keuangan negara dalam setiap keputusan yang diambil, tegas PAC. Sungguh, kepentingan keuangan negara inilah yang juga menjadi pertimbang sama ada Sapura harus diselamatkan atau sebaliknya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Sebaz Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.